Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Hari ini macam biasalah kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi untuk tingkatan 3 dan hari ini kita akan masuk bab 2 iaitu pembangunan produk. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang pertama dahulu. Pelajar boleh buka muka surat 38 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Okey, jadi objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Okey, untuk kita nak buat produk, kita kena buat ikut pada keperluan pelanggan dan juga projek brief lah. Baru kita dapat menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Okey, sebelum kita belajar dengan lebih mendalam, kita kena tahu apa itu penghasilan produk. Okey, penghasilan produk ni adalah satu aktiviti yang menghasilkan produk baharu ataupun mengubah suai produk sedia ada. Contohnya produk yang dah ada sekarang ni, kita nak buat pengubahsuaian. Kita nak buat pembaharuan yang diaplikasikan menggunakan teknologi terkini. Contohnya menggunakan litar, menggunakan elektrik, bateri, dan kita perlu merancang dengan teliti dan sistematik dari awal pembikinan produk sehingga akhirlah sampai kita nak pasarkan produk tu. Kita kena buat teliti dan sistematik baru produk tu berkualiti. Jadi sebelum kita nak hasilkan sesuatu produk tu, kita kena ikut langkah demi langkah proses dia lah. Okey, yang pertama kita kena buat kajian keperluan pelanggan. Dekat sini kita kena tahu apa permasalahan pelanggan, apa pelanggan perlukan, apa lagi penambahbaikan yang pelanggan perlukan pada produk tu. Okey, lepas tu kita akan buat penyelesaian masalah inventif. Kita cari macam mana penyelesaian yang boleh kita selesaikan masalah kepada pengguna. Lepas tu kita akan buat project brief, penjanaan idea, lakaran idea. Macam biasalah kita kena lakar dulu baru kita boleh hasilkan model. Lepas tu kita akan buat pengujian dan penambahbaikan pada produk dan lepas tu barulah kita boleh buat pendokumentasian. Okey, semua ni kita akan pergi go through satu persatu lah supaya awak lebih faham kan apa dia proses-proses penghasilan produk. Jadi, mana-mana pereka bentuk nak menghasilkan sesuatu produk, untuk mendapatkan maklumat, pereka bentuk perlu buat kajian keperluan pelanggan. Lepas tu, barulah pereka bentuk boleh pergi kepada project brief. Okey, hari ni kita akan pergi pada kajian keperluan pelanggan dulu. Okey, dalam kajian keperluan pelanggan ni, kita ada 3 step lah. Okey, yang pertama, kita kena mendapatkan maklumat pelanggan. Macam mana? Dekat sinilah kita nak kenal pasti pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk. Mana satu target kita punya pelanggan. Nak tengok daripada segi jantina ke, umur, pekerjaan dan juga latar belakang ekonomi. Daripada sini kita boleh target lah. Kita nak lelaki ke yang beli produk kita? Kita nak pelajar sekolah ke yang beli produk kita? Ataupun kita nak orang yang dah bekerja, yang dah mampu baru boleh beli produk kita. Daripada sini kita boleh bina produk yang bersesuaian dengan kumpulan sasaran pada produk kita. Seterusnya dari segi latar belakang produk. Okey, pelanggan ni dia akan melihat beberapa faktor dulu sebelum membuat pembelian. Tentulah macam kita mesti nak tahu kan produk tu dari jenama mana, apakah kegunaan produk tu, kebaikan, kelemahan dan juga pengeluar kilang mana yang menghasilkan produk tu. Jadi pelanggan kena tahu dululah latar belakang pada produk yang kita nak hasilkan. Okey, dari segi penambahbaikan pula, dekat sini kita nak ambil pandangan pelanggan. Dari segi aspek reka bentuk, perkhidmatan selepas jualan, kelemahan produk sedia ada. Dekat sini kita kena ambil pandangan pelanggan lah sebab pelanggan yang menggunakan produk tu. Jadi pelanggan tahulah apa kelemahan dia, apakah perkhidmatan produk tu lepas digunakan, reka bentuk tu sesuai ke. Lepas tu kita akan menggunakan borang kajian keperluan pelanggan. Daripada segi borang tu kita dapat tengok kat mana penambahbaikan yang kita boleh buat. Okey, ini adalah contoh borang yang awak boleh gunakan lah. Contohnya dekat sini kita ada letak maklumat pelanggan, latar belakang produk yang digunakan, penambahbaikan dan juga lain-lain lah. Okey, yang pertama ni macam biasalah nama, jantina, nombor telefon. Dekat sini kita nak tahu maklumat pelanggan kan. Baru kita dapat target siapakah sasaran pelanggan kita pada produk kita tu lah. Okey, lepas tu dari bahagian B ni latar belakang produk yang digunakan. Apa permasalahan dia? Okey, dia bagi tahu dia gunakan berus kasut. Okey, berus kayu dengan bulu sintetik. Jenis ciri-ciri produk lah. Lepas tu produk tu digunakan untuk menggilap kasut,
Kebaikan boleh menggilap kasut. Dekat sini dia bagi tahu dah kelemahan pada produk tu. Mengambil masa yang lama untuk menggilap kasut dan boleh melenguhkan tangan. Pemegang berus kurang selesa dipegang yang boleh menyakitkan jari. Mungkin produk tu tak ergonomik kan, tak mesra pengguna. So kita kena ubah reka bentuk dia. Boleh digunakan untuk menggilap kasut saja. Maknanya berus kasut ni ada satu je fungsi. Kita boleh buat kelainan lah, penambahbaikan. Dari sini kita boleh buat penggilap kasut dengan lebih cepat, mudah dan tidak melenguhkan tangan. Kat sini kita boleh gunakan teknologi. Kita boleh gunakan elektrik, bateri dan sebagainya. Okey, pemegang berus ni, ni yang saya cakap ni, kita boleh ubah reka bentuk dia menggunakan lebih ergonomik lah, lebih mesra pelanggan. Dan juga kita boleh hasilkan produk tu untuk membersihkan kasut. Maknanya 2 dalam 1 lah. Dia berus kasut tapi dia boleh menggilapkan dan juga boleh membersihkan kasut. Ini antara penambahbaikan yang kita boleh buat lah. Okey, lepas kita dah buat uji kaji selidik, kita dah tahu apakah permasalahan produk. Okey, kita akan buat penyelesaian masalah inventif lah. Okey, kita akan menggunakan kaedah penyelesaian secara sistematik lah. Dengan masalah dan penyelesaiannya, kita kenal pasti terlebih dahulu. Maknanya kita bukan buat penyelesaian ikut idea spontan. Kita dah kaji selidik dululah. Okey, kaedah ni boleh diulang beberapa kali untuk kita dapatkan keputusan yang lebih baik lah, cepat dan juga menjimat. Okey, belah sini pula adalah proses macam mana awak nak buat untuk menyelesaikan masalah inventif. Yang pertama, awak kena kenal pasti dulu masalah inventif. Apakah masalah dia? Contohnya berus kasut. Okey, lepas kita dah tahu masalah tu, kita buat model fungsi. Dekat sini kita tunjukkan kedudukan punca-punca dari mana masalah tu datang. Okey, lepas tu kita akan buat analisis berantai. Dekat sinilah kita akan buat pertanyaan, tanya sampai kita dapat apakah akar umbi permasalahan pada produk. Lepas tu kita akan tentukan jenis percanggahan fizikal. Kaedah pemisahan ruang ke ataupun kita nak guna kaedah pemisahan masa. Lepas tu kita akan pilih prinsip inventif yang sesuai lah. Mana satu prinsip inventif yang sesuai untuk kita selesaikan permasalahan pada produk. Dan juga barulah kita boleh hasilkan penyelesaian dalam bentuk lakaran. Lepas tu bila kita pilih dah prinsip inventif tu, baru kita boleh lakarkan kita punya lukisan produk. Okey, contohnya awak tengok belah sini. Sini adalah komponen berfungsi lah. Dia tunjuk kat mana je yang boleh komponen digunakan. Komponen tangan, berus kasut dan juga kasut. Tiga-tiga komponen ni perlu ada. Lepas tu dekat berus kasut ni apa dia komponen dia? Ada berus, ada pemegang berus dan juga ada rongga. Kat sinilah antara contoh komponen berfungsi pada berus kasut. Okey, ini adalah contoh model fungsi. Macam mana awak nak buat kan? Okey, ni berus kasut punya model fungsi lah. Daripada tangan memegang pemegang berus memegang rongga memegang gam, berus, krim kasut. Kat sinilah kita tengok kan dekat mana problem dia, kat mana masalah dia. Rupanya ada habuk dengan air. Dekat sinilah yang menyebabkan kotor kasut, tak dapat kasut digilap dengan baik, pemegang dia ada kerosakan. Dekat sini kita tulis model fungsi kan. Kat sini baru kita nampak betul-betul kat mana permasalahan yang berlaku. Okey, lepas kita dah senaraikan satu persatu apakah itu model fungsi, kita baru boleh buat analisis berantai. Dekat sini kita akan bertanya banyak-banyak sampai kita dapat tahu apakah punca sebenar permasalahan. Yang pertama, kasut masih tidak berkilat setelah menggilap. Kenapa? Kita kena cari kenapa. Rupanya ada air dan habuk masih melekat pada kasut. Okey, lepas tu kita tanya lagi, kenapa pula boleh melekat? Kita tanya lagi mengapa. Okey, lepas tu kita dapat tahu krim kasut tidak tersebar dengan sekata. Okey, lepas tu kita tanya lagi kenapa. Lepas tu kita dapat tahu tekanan ketika menggilap tidak seragam. Kita tanya lagi mengapa kan. Okey, lepas tu daya yang digunakan untuk menggilap tidak seragam. Dan akhir sekali kita tahu rupanya dia ada masalah daripada awal sekali lah, mengejar masa dan tangan menjadi lenguh. Maknanya kita nak kejar masa kan. Jadi kita tak sempat nak ratakan dengan betul pada kita punya kasut. Maknanya kasut tu jadilah masalah dia ni. Tidak gilap, tidak kilat lah lepas kita dah menggilap.
Langkah seterusnya, lepas kita dah buat analisis berantai, kita kena pilih prinsip inventif apa yang sesuai dengan kita punya permasalahan. Okey, mula-mula kita pilih dulu. Kita nak guna kaedah pemisahan apa? Okey, kita pilih kaedah pemisahan ruang. Okey, ini adalah antara prinsip inventif yang awak boleh gunalah cadangan pengantara ataupun tidak simetri. Okey, penerangan konsep pengantara. Adakah konsep ini menyelesaikan masalah tekanan berus tidak sekata? Okey, tengok daripada kat sini pula. Adakah konsep ini menyelesaikan masalah tekanan berus tidak sekata? Kita senaraikanlah. Komponen baharu mestilah boleh memberus secara berputar dan mempunyai laju yang seragam. Maka komponen baharu tersebut ialah motor berkuasa elektrik yang dipasang pada berus yang berputar. Maknanya kita akan menggunakan teknologi lah untuk pengantara kan. Supaya kalau kita gunakan teknologi tu, kita akan kurangkan rasa letih penggunaan tangan. Lepas tu, cadangan prinsip yang kedua ialah tidak simetri. Penerangan konsep mengubah bentuk kepada simetri atau tidak simetri lah. Okey, komponen yang menggunakan reka bentuk bulat dan simetri akan berputar dengan seragam dan stabil. Maka reka bentuk berus yang baharu adalah bulat dan simetri. Sebelum ni pengguna komplain kan ada masalah sakit tangan, tak selesa menggunakan berus tu. Jadi kita ubah reka bentuk luaran produk tu supaya lebih mesra pengguna dan juga lebih ergonomik lah katanya kan. Okey, ini adalah antara contoh-contoh ataupun langkah yang awak boleh buat untuk selesaikan masalah produk awak. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.